Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 April 2023 bersama saya, Pia Nadia. Presiden PKR Anwar Ibrahim mengingatkan ahli parti bahawa kuasa yang diamanahkan perlu dilaksanakan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat. Dalam satu kenyataan di Facebook, Anwar berkata parti itu berpasak atas semangat islah yang kuat dan kuasa adalah amanah bukan keistimewaan. Justeru menurutnya, hak dan kebajikan rakyat mesti diberi keutamaan sementara tugas dan tanggungjawab mesti dipikul sebaiknya dengan membawa perubahan yang bermakna. Anwar berkata demikian dalam perutusannya sempena ulang tahun PKR yang ke-24 yang turut ditujukan kepada semua ahli dan pimpinan parti. Parti Keadilan Nasional PKN ditubuhkan pada 4 April 1999 oleh keluarga dan penyokong Anwar berikutan penahanannya sementara menunggu selesai perbicaraan atas dakwaan salah guna kuasa dan liwat. Pada September 1998, Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, memecat Anwar sebagai timbalannya, mencetuskan gerakan reformasi yang akhirnya disokong oleh Parti Pembangkang. Pada tahun 2003, PKN bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia untuk membentuk Parti Keadilan Rakyat. Kemuncaknya menjadi gabungan Pakatan Harapan yang wujud hari ini menerajui Kerajaan Perpaduan di Putrajaya. Sementara itu, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil dalam perutusannya mengingatkan ahli parti itu tentang perjuangan mereka untuk semua lapisan masyarakat. Mahfuz Omar akan mempertimbang untuk memulakan prosidin menghina mahkamah ke atas Muhammad Sanusi Mat Noor susulan tindakan Menteri Besar Kedah itu berkongsi semula kenyataan fitnah terhadapnya. Mahfuz menegaskan akan minta peguamnya untuk menyemak tindakan yang wajar diambil untuk situasi tersebut. Mahfuz diminta mengulas tindakan Sanusi yang memuat naik semula kenyataan fitnah terhadapnya. Ia adalah sehari selepas Mahkamah Rayuan menolak rayuan Sanusi untuk mengetepikan saman fitnah ke atas Mahfuz. Kenyataan itu dikongsi semula di laman Facebook Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS ketika mengulas keputusan tersebut. Keputusan Mahkamah Rayuan antara lain menaikkan jumlah ganti rugi yang perlu dibayarnya daripada RM50,000 kepada RM120,000. Tindakan Sanusi itu walaupun Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 8 November 2021 telah memerintahkan injaksi yang menegahnya atau ejen-ejennya daripada menerbitkan kata-kata fitnah terhadap Mahfuz. Mahfuz yang merupakan bekas ahli Parlimen Pokok Sena memfahamkan saman tersebut pada 9 Oktober 2019 berhubung satu hantaran Sanusi yang mengaitkannya dengan isu pemindahan kedai judi nombor ekor Sport Toto ke kawasan tersebut yang dimaknai di laman Facebooknya pada 30 Julai 2019. Mengulas lanjut, Mahfuz mengakui terkejut dengan tindakan Sanusi walau setelah perintah injaksi dikeluarkan. Mahfuz bagaimanapun melahirkan perasaan lega dengan keputusan mahkamah dan berharap ia dapat menunjukkan bahawa Sanusi adalah pemfitnah nombor 1 negeri Kedah. Berita seterusnya, bekas ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin menafikan ingin kembali menyertai Semula Bersatu selepas PRU 15. Dalam satu mesej teks kepada Malaysia Kini, Zuraida berkata dia hanya mengatakan akan menyokong PN pada PRN akan datang. Justeru Zuraida menggesau Wan Ahmad Faisal supaya menjaga mulut dari membawa cerita yang tidak benar. Zuraida mengulas laporan FMT yang memetik Wan Faisal sebagai berkata, Bersatu menolak permohonan Zuraida untuk menyertai semula parti itu selepas PRU 15. Ini menurut ahli Parlimen Majang itu kerana Zuraida sebelum ini enggan melepaskan jawatan menteri yang diisi atas Kuarta Bersatu selepas keluar parti. Tambah Wan Faisal, keputusan menolak permohonan Zuraida dibuat secara sebulat suara. Mengulas lanjut, Zuraida berkata akan menghubungi Wan Faisal untuk menjelaskan perkara tersebut. Zuraida menyertai Bersatu selepas dipecat daripada PKR susulan langkah Sheraton pada 2020.
Selepas meninggalkan Bersatu, Zuraida menyertai Parti Bangsa Malaysia yang baru ditubuhkan tetapi tidak lama kemudian dipecat berikutan perebutan kuasa dengan presidennya Larry Sir. Zuraida kini adalah timbalan Presiden Muafakat Nasional, sebuah NGO yang diasaskan oleh bekas pemimpin UMNO Anwar Musa. Seorang pengarah syarikat minta dibicarakan apabila didakwa menawarkan rasuah berjumlah 7.5 juta ringgit. Rasuah itu sebagai dorongan untuk seorang menteri mempercepatkan cadangan penjualan saham dan pengambil alihan konsesi daripada Menara Kuala Lumpur sedang berhad. Pengarah urusan Hydroshop Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh didakwa menawarkan RM500,000 setahun selama 15 tahun kepada bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa melalui pengarah My Creative Ventures Tan Ser Lee. Mengikut pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Suzana Husin, tawaran itu dibuat antara Julai dan Ogos tahun lalu di Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Suzana menetapkan ikat jamin RM50,000 dan meminta Abdul Hamid melaporkan diri di Ibu Pejabat SPRM 2 bulan sekali mulai Mei tahun ini sehingga perbicaraan selesai. Abdul Hamid juga diarah untuk menyerahkan pasportnya kepada mahkamah. Mahkamah menetapkan 2 Jun untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, SPRM dilaporkan menyiasat dakwaan berhubung penjualan saham yang mencurigakan dan pengambil alihan konsesi penyelenggaraan Menara KL daripada Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, sebuah syarikat milik penuh Telekom Malaysia TM. Terdahulu TM memutuskan untuk tidak terus memegang konsesi menguruskan Menara KL bagi menumpukan kepada perniagaan terasnya iaitu perkhidmatan telekomunikasi. Kita ke berita seterusnya. Ahli Parlimen PAS Awang Hashim menjelaskan Anwar mengheret seteru politiknya ke mahkamah hanya dalam tempoh 3 bulan selepas dilantik sebagai Perdana Menteri. Dalam penyataan pembelaan terhadap saman fitnah yang difailkan Anwar, Awang membuat perbandingan antara pengerusi PH itu dan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Menurutnya, tindakan pertama Dr. Mahathir selepas dilantik sebagai Perdana Menteri pada 1981 ialah membebaskan 21 tahanan di bawah ISA. Katanya lagi operasi lalang yang menyaksikan penahanan ahli politik kerajaan dan pembangkang hanya berlaku 6 tahun selepas Dr. Mahathir memegang jawatan itu. Sebaliknya, Awang menegaskan seteru politik Anwar dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 3 bulan selepas Anwar menerajui kerajaan pada 24 November 2022. Defender mendakwa bahawa pertuduhan jenayah terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Ahli Parlimen Bersatu Wan Saiful Wan Jan bercanggah dengan dakwaan Anwar tidak mengamalkan politik dendam. Awang mendakwa kes jenayah itu berlaku selepas plaintiff mengeluarkan kenyataan pada 5 Disember tahun lepas dengan mendakwa PN dibiayai syarikat judi dan berlaku penyalahgunaan dana dalam projek Jana Wibawa. Pada 3 Mac, Anwar memfailkan saman fitnah terhadap Awang atas 2 dakwaan iaitu mendakwa Presiden PKR itu menyalahgunakan kuasa dengan campur tangan dalam agensi penguatkuasaan dan pendakwaan di Malaysia dan kedua berhubung isu pelantikan plaintiff sebagai Perdana Menteri ke-10. Dalam perkembangan yang lain, Dr. Mahathir bersetuju memberi lanjutan masa sehingga Isnin minggu depan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia adalah lanjutan masa kepada Anwar untuk menjawab notis tuntutan berhubung dakwaan dirinya mengumpul kekayaan peribadi semasa berkuasa. Dalam satu kenyataan, Peguam Mahathir menerusi Tuan Rafiq berkata, bekas Perdana Menteri itu tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan Peguam Anwar. Peguam Anwar dari Tuan Thomas Philip memohon lanjutan masa hingga 17 April untuk menjawab. Sebelum ini, surat tuntutan Dr. Mahathir yang bertarikh 27 Mac memberi Anwar hingga 4 April untuk menjawab. Dr. Mahathir merujuk kepada kenyataan Anwar pada Kongres Nasional KAS PKR 2023 pada 18 Mac lalu yang didakwa memfitnahnya. Dr. Mahathir berkata walaupun Anwar tidak menyebut namanya dalam ucapan itu, tetapi berdasarkan laporan media, orang ramai faham tuduhan itu dilemparkan kepada dirinya.
Menurutnya lagi, tuduhan yang dilemparkan terhadap dirinya iaitu mempunyai berbilion ringgit dan mengagihkan untuk keluarga, anak dan sebagainya serta seorang penyangga. Justru ia memberi gambaran yang amat buruk terhadapnya dan ia adalah satu fitnah, melainkan Anwar boleh menunjukkan bukti dirinya mendapat berbilion ringgit dan melarikan duit ke luar negara serta tidak membayar cukai. Walaupun pernah melemparkan tuduhan hampir sama sebelum ini, tetapi menurut Dr. Mahathir, Anwar kini adalah Perdana Menteri yang harus bertanggungjawab dan tidak boleh membuat tuduhan dengan begitu saja tanpa bukti jelas. Dr. Mahathir mahu Anwar menarik balik fitnah yang dilemparkan atau menunjukkan bukti dan jika tidak dijawab, maka tindakan undang-undang akan diambil. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.